Okay, salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Rajita dan rakan-rakan lain. Dan pada petang ini, kumpulan kami, kumpulan 6, akan berkongsikan tentang tajuk faktor perubahan makna. Okey, secara terlebih dahulu pengenalan terhadap perubahan makna. Mari kita tengok definisinya. So, perubahan makna ni dia merupakan sesuatu fenomena atau sesuatu proses di mana dia berlaku penggantian sesuatu rujukan. Okey, rujukan tu sebenarnya ialah benda atau barang yang dalam teori segi tiga semiotik yang kita belajar sebelum ni, dan dengan menggunakan simbol bunyi iaitu perkataan yang sama, dan dalam proses perubahan makna ni dia akan berlaku perubahan pada rujukan itu benda ada barang, itu berbeza dengan rujukan benda ada barang yang asalnya. Okay, contoh kita tengok contoh perkataan di sini, Datuk. Okay. Makna asalnya ialah bapa kepada ayah atau ibu seseorang. Tapi bila dia mengalami proses perubahan, itu perubahan makna itu dia telah jadi maksud lain, itu galalan kehormat yang diberi oleh raja kepada individu yang berjasa. So di sini dia berubahlah maknanya, sebab yang benda yang rujuk tu dia dah tak sama dengan benda asalnya. Sebab benda asal ialah bapa kepada ayah, tapi bila dah tukar dirujuk kepada individu pula. So seterusnya, bentang yang seterusnya. Faktor perubahan kerana tanggapan penutur ni selain daripada perubahan disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri, faktor tanggapan juga memainkan peranan yang penting atau penyebab kepada berlakunya makna sesuatu perkataan. Tanggapan penutur terhadap satu kata akan menyebabkan penutur cenderung untuk mengubah makna sesuatu perkataan dan tidak menggunakan kata tersebut sehingga menjadi usang dan lama kelamaan dia jadi hilang. Umpamanya perkataan abang. Perkataan abang ni pada asalnya dia diguna pakai untuk saudara yang lebih tua. Tapi sekarang ia juga digunakan untuk lelaki yang lebih tua tanpa mengira saudara atau ikatan. Namun perkataan abang ni juga digunakan oleh macam panggilan untuk suami. Di samping itu, perubahan makna kerana tanggapan penutur juga menimbulkan kesan positif, kesan positif dan negatif. Sebagai contoh, perkataan murah. Murah ni kalau diletakkan kepada barang, dia akan membawa makna yang positif. Tetapi kalau perkataan murah ni kita labelkan kepada golongan perempuan atau wanita, ia akan oleh sebab itu jelaslah bahawa yang menunjukkan tanggapan penutur terhadap sesuatu perkataan merupakan faktor berlakunya perubahan makna perkataan itu sendiri. Next. Faktor perubahan disebabkan oleh perluasan maksud. Faktor ini merupakan satu proses perubahan makna dari yang sempit menjadi luas atau lebih umum. Perluasan makna bagi kata-kata dalam bahasa Melayu ini bertujuan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mempunyai bidang ilmu. Perluasan ini berlaku apabila sesuatu perkataan mempunyai satu makna dan memiliki makna-makna yang lain. Sebagai contoh, saudara. Misalnya pada mulanya maksud saudara ni dia daripada ibu atau bapa. Kemudian dia diperluaskan meliputi kepada orang atau hubungan kekeluargaan. Akhir sekali, perkataan ini menjadi sebagai bentuk panggilan sebagai ganti nama diri yang kedua, terutamanya kepada golongan lelaki. Selain itu disebabkan oleh kemajuan sains dan teknologi, banyak perkara yang telah mengalami perubahan makna akibat daripada faktor perluasan maksud. Sebagai contoh, perkataan taman. Pada asalnya dia hanya digunakan dan merujuk kepada kebun bunga.
Lepas tu maknanya diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti kawasan perumahan dan taman hidupan liar. Saja, terima kasih. Next, pembentang. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan faktor kebahasaan. So, faktor kebahasaan ini merujuk kepada bagaimana bahasa itu digunakan dan membawa maksud sesuatu perkataan itu. Ini dapat dilihat dengan penggunaan imbuhan pada sesuatu perkataan itu. Contohnya, menghayati dengan hayat. Hayat tu merupakan kata dasar dan bagian imbuhan menghayati. Hayat tu boleh digunakan macam jangka hayat dan menghayati lagu macam tu. Dan disebabkan itu, dia akan mengubah maksud penggunaan sesuatu perkataan tu. Next. Seterusnya, faktor psikologi pula, ini merujuk kepada ilmu akal budi ataupun ilmu tentang tingkah laku. Contohnya, buang air yang dirujuk kepada ketandas. Maksudnya, bila seseorang tu memberitahu buang air, seterusnya ia akan dirujuk kepada ketandas. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, seterusnya saya akan membincangkan tentang faktor kelima, iaitu faktor pembatasan akibat perubahan lingkungan. Faktor pembatasan ini juga dikenali sebagai penyempitan makna. Pembatasan makna ini dia berlaku disebabkan lingkungan makna yang digunakan dia telah berubah, di mana berlaku di sesuatu keadaan bahawa makna itu dah tak sesuai lagi untuk rujukan secara luas atau umum, tapi dia telah dikhususkan untuk sesuatu rujukan yang tertentu. Kita tengok contoh sini perkataan sarjana. Makna asal ataupun makna umum ialah dia merujuk kepada sesiapa atau kepada orang yang pandai atau bijak, atau dia merujuk kepada seorang cendekiawan. Tetapi dia telah mengalami faktor pembatasan atau penyempitan makna, iaitu dia itu merujuk kepada orang yang telah lulus jajah pertama seperti sarjana muda sastra dan sarjana muda ekonomi, ataupun selepas ijazah pertama tu dia terus dapat gelaran sebagai sarjana sastra dan sarjana ekonomi. So perubahan lingkungan ini dia untuk memastikan penggunaan makna khusus untuk bidang-bidang tertentu. So kalau macam perkataan atas, sarjana tu dia daripada umum tu di kepada khusus bidang pendidikan. Baik, itu saja daripada saya. Okay, next pembentang. Okay, jadi saya akan teruskan dengan jenis perubahan makna. Terdapat 7 jenis perubahan makna. Yang pertama ialah perubahan seluruh ataupun meluas. Yang bermaksud satu perkataan yang pada awalnya mempunyai satu makna sahaja tetapi telah diluaskan menjadi pelbagai makna. Yang kedua ialah akibat perubahan bentuk ataupun proses gramatikal. Sesuatu perkataan ataupun sesuatu ayat itu telah berubah mengikut proses gramatikal. Seperti contohnya lompat berubah menjadi melompat, dilompat dan sebagainya. Pelemahan makna pula ialah perkataan ataupun ayat yang diubah untuk seperti contoh, maafkan saya, pelemahan makna ini adalah satu perkataan ataupun ayat yang diubah untuk menyatakan sesuatu makna tetapi ianya adalah berbeza dengan perkataan yang sebenar. Contohnya, seseorang itu menyamakan pelacur dengan kupu-kupu malam. Perkaburan makna pula ialah satu makna yang tidak jelas. Penyempitan ini adalah satu perkataan di mana perkataan itu yang mempunyai pelbagai maksud tetapi telah disempitkan menjadi satu maksud saja. Penghalusan pula ialah menggunakan perkataan ataupun perkataan yang pada awalnya mempunyai maksud yang berlainan dengan menjadi maksud yang halus.
Dan yang terakhir ialah pengasaran. Pengasaran ini merupakan satu perkataan yang telah diubah menjadi kasar, seperti menyamakan seseorang dengan binatang. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, faktor perubahan makna terbahagi kepada dua, iaitu faktor perubahan tanggapan penutur dan perluasan maksud, serta ianya mempunyai jenis perubahan makna seperti yang dijelaskan oleh Fatin Suraya sebentar tadi. Oleh itu, kita hendaklah memahami dan menelusuri konsep faktor perubahan makna agar mesej yang ingin kita sampaikan kepada pendengar adalah jelas dan tepat. Baiklah, sekian itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.